Pokoknya berjayalah orang-orang yang beriman. Makanya modal pertama budi pekerti dan akhlak yang baik ialah orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman yang mana agaknya yang Allah kata termasuk dalam surah Al-Mu'minun ini. Yang termasuk dalam senarai yang Allah senaraikan sebagai orang yang berbudi pekerti dan orang yang berakhlak, orang yang berbudi bahasa. Okey. Satu dia kata secara ringkas, ini mungkin sebagai ulang kaji kepada yang tak sempat kemarin. Pertama mesti orang beriman. Bila orang beriman maksudnya apa? Orang yang tidak melanggar apa yang Allah larang, orang yang tidak pernah meninggalkan apa yang Allah suruh. Orang beriman artinya kehidupannya, cari hidup kehidupannya, pemikirannya, perasaannya, pekerjaannya dan segalanya tidak dibuat kerana siapa-siapa selain daripada kerana Allah. Ni kita kata nak jadi orang beriman saja kita tak tahu sama ada kita ni lengkap ke tidak, sesuai ke tidak. Kemudian Allah tambah orang beriman yang macam mana yang dikatakan berbudi pekerti, yang berbudi bahasa. Satu dikatakan orang beriman mereka yang khusyuk dalam solatnya. Ini yang kita sampai mati pun kadang-kadang tak dapat 100%. Okey, dapat separuh ke dapat 50% tu pun dah cukup hebat dah tu. Kerana nak dapat khusyuk adalah merupakan satu daripada cabaran yang paling besar. Okay, sebab itu kena jaga makanan yang kita makan, tidurnya cukup, badannya sihat, perkara-perkara yang tak yang remeh-remeh. Nanti boleh cari buka pula lagi buku fiqh bagaimana untuk dibimbing oleh Allah untuk mendapat solat yang khusyuk. Okay, tidak lain dia dapatkan pertama otaknya tenang, lapang fikirannya, semua kerja yang dibuatnya beres dan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa nak membalas apa-apa yang orang buat buruk dengan kita. Artinya orang yang benar-benar sudah redha dengan apa yang Allah takdirkan. Okay, selain daripada itu kita katakan maka orang yang lapang fikirannya, tenang hatinya, maka solatnya tidak banyak terganggu. Tetapi oleh kerana iblis sudah berminta dengan Allah, aku akan terganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Ni tolong ingat kuat-kuat ni. Bahawa kita tak pernah lepas dari iblis. Minta maaf banyak. Kita ni memang dipagar iblis every now and then. Pada setiap masa, tidak ada saat. Iblis tak pernah, syaitan tak pernah cuti. Okay? Allah tak pernah cuti, tak pernah rehat. Syaitan juga tak pernah cuti, tak pernah rehat. Ini kekuatan. Makanya apa yang kita nak bangun bukanlah nak kata setan dengan Allah sama, tak. Setan itu ciptaan Allah. Tetapi karakternya apa? Dia dah pagar kita, dia dah minta dah. Allah kata, okey buatlah. Kamu godalah siapa pun daripada hamba-hamba aku yang soleh tidak akan, hamba-hamba aku yang beriman tidak akan ikut kamu. Tidak akan bersama kamu dalam neraka. Kerana perjuangan iblis ialah untuk menjadikan hamba-hamba Allah ini, okey, hamba-hamba Allah ini temannya masih di neraka nanti. Untuk menjadikan kita sebagai temannya di neraka. Ini yang kita nak kena angkat. Kita tak hendak dibawa sebagai teman-temannya setan dan iblis ke neraka. Jin dan sebagainya. Maka sebab itu mereka dibenarkan mengganggu kita dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kalau kita melihat ayat itu, kita rasa kita ni dipagar. Sebab itu setengah ulama kata apa? Hidup ini seperti di penjara. Orang beriman itu berada di dunia ini seperti di penjara. Kerana kita sentiasa di penjara iblis. Kalau kita tak benar-benar yakin, maka kita nak dapat khusyuk solat satu yang sangat sulit. Satu yang sangat sulit. Okay? Yang kedua kita kata, maka kalau kita kata khusyuk kita belum solat kita belum khusyuk, terbalik pula, minta maaf. Solat kita belum khusyuk, mana kita belum dapat lagi akhlak budi pekerti yang baik dari kacamata Allah. Perangai kita belum diterima Allah sebagai baik. Okay? Yang kedua kita kata ini kita ambil, kita tak urai panjang-panjang. Kan ni kalau panjang kan sampai esok tak habis. Okay, yang kedua kita kata belajarlah minta dengan Allah sebelum solat. Sebab itu kena jaga uduk, kena tunggu sebelum masuk waktu. Jangan sampai dah habis waktu, hujung-hujung waktu. Itu sulit untuk nak khusyuk. Jaga pakaian, jaga apa yang dimakan, jaga apa lagi, apa yang dipikirkan. Kalau ada benda yang belum buat dulu, buat terus. Sebelum waktu solat tu buat terus supaya tak teringat-teringat lagi. Okay, kalau ada benda yang nak diselesaikan. Okay, sebab itu kalau boleh jaga waktu. Bila aku nak masak, bila aku nak jahit, bila aku nak makan, bila aku nak jaga tengok pokok, bila aku nak petik sayur, bila aku nak macam-macam. Kerana Allah hendak kita jumpa dia on time. Salah satu daripada ciri orang khusyuk ialah orang yang sudah ada uduknya ketika azan sudah dikumandangkan. Artinya dia dah duduk atas jadah sebelum azan.
Ini kekuatan yang nak dibangun. Kalau kita masih banyak sibuk, kita diberi PKP ni adalah sebahagian daripada cara bagaimana Allah nak suruh kita berwuduk siap-siap, cepat-cepat tunggu waktu. Tunggu masuk nak waktu. Okay? Jangan waktu tunggu kita. Oh sibuk. Jadi maknanya Allah kurung kita ni. Satu daripada kurungan yang membantu kita supaya otak kita tidak memiliki banyak sangat benda. Okay? Banyak sangat benda sehingga iblis mudah gunakan benda-benda itu. Apa yang kamu tengok, apa yang kamu baca. Iblis nanti, katalah kalau tengok TV cerita Korea, masa solat dia datang Korea tu. Kalau tengok Hindustan, masa solat datang Hindustan je. Okay? Baru cerita haiwan, kita dah terbayang dah. Ini kekuatan. Maka sekali lagi bermakna, sekali lagi nak dibangun kekuatan oleh kerana perkara yang diterima ataupun yang dinilai Allah, yang diukur Allah sebagai orang yang layak masuk syurganya daripada awal hingga akhir esok dia mahsyar adalah dikira solatnya. Okey, dalam alam barzah ditanya siapa nabi kamu, siapa tuhan kamu, siapa penghulu kamu, apa kiblat kamu, apa kitab kamu. Tapi di mahsyar akan ditanya solat kamu macam mana. Okay, sebab itu kita kata semua kebaikan yang kita lakukan di dunia buat kerana Allah, maka dia akan memudahkan urusan kita dalam alam barzah dan diharapkan dapat membantu kita ketika di mahsyar, insya-Allah. Maka khusyuk solat jangan main-main. Khusyuk solat harus belajar dan belajar. Okay, belajar untuk khusyuk. Kalau ada tuan guru, kalau ada bengkel, kalau ada workshop, kalau kelas tahfiz, belajar. Bukan maknanya dah boleh solat kita akan dapat je. Kerana ini Allah kata, akhlak orang beriman, budi pekerti orang beriman ialah pertama dia beriman, kedua dia khusyuk solat. Okey. Ketiga kita kata dia menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sia-sia maknanya tak dekat dengan Allah dan tidak membantu apa-apa. Kita bercerita je. Untuk apa bercerita? Kalau cerita tidak membantu, tapi membantut. Kalau bercerita untuk dapat dosa, tak payah. Kalau bercerita tidak mengubah apa-apa, tidak mendorong apa-apa, tidak menambah apa-apa, tak payah. Ini dikatakan sia-sia. Pertama, percakapan akan mendekatkan kita lagi kepada Allah. Kedua, percakapan itu ada faedahnya, membantu orang jadi lebih baik. Ketiga, kalau tak ada apa-apa perubahan yang berlaku, selepas perbualan atau semasa perbualan, isi yang dibualkan tak kena mengena. Tak ada faedahnya. Okay? Kita bercakap, katalah kalau kita tengok WhatsApp macam-macam cerita pasal vaksin contohnya kan. Oleh kerana kita bukan medical doctor, kita bukan orang terlibat dalam perubatan, kita bukan policy maker, maka kalau kita bercakap banyak pun tak banyak ke mananya. Dia cerita pasal Bill Gates, cerita macam-macam benda. Doa je dengan Allah, ya Allah Tuhanku, siapa yang nak melaknat orang Islam ini, menyusahkan orang Islam ini, menyakitkan orang Islam ini, beri balasan balik sebesar-besarnya ya Allah. Itu je yang mampu kita buat. Kita hanya mampu berdoa sebab kita orang kecil. Kita bukan policy maker, kita bukan orang-orang pentadbir, kita bukan menteri. Sebab itu bercakap pasal benda-benda yang policy maker yang akan buat, pemerintah yang akan buat keputusan, tak payah pening kepala bincang. Okay, Umi dapat WhatsApp macam-macam tentang vaksin. Bendanya kita tak tahu, sebab itu Umi merujuk 2-3 doktor. Dia kata apa, jangan pening kepala. Kami akan tahu dulu. Okay, kami akan tahu dulu. Ada yang tak tahu, ada yang tak pasti. Ada yang kata ini musuh teram, ada yang kata macam-macam. Doktor sendiri pun belum jelas. Kita yang bukan doktor ni tak payahlah. Doktor perubatan maksud Umi. Jadi kalau kita kata sekali lagi, jangan bercakap yang sia-sia, maknanya bila kita bercakap kita tak dapat apa, dapat dosa je. Marah orang tu, marah orang ni, sakit hati orang tu, sakit hati. Sahaja nak puas hati, sahaja nak bincang-bincang, sahaja nak cakap-cakap, tak payah. Kata nak pilihan raya, nak menang, kandang, nak kalah ke apa ke benda ke. Kalau kita bukan orang politik, tak terlibat dalam kempen, makanya doalah banyak-banyak. Ya Allah, bagilah pemimpin yang sayang agama, ya Allah. Bagi kami pemimpin yang sayang denganmu, ya Allah. Yang menjaga Al-Quran, ya Allah. Menjaga agama, ya Allah. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Tak ada bangsa yang boleh berdiri tanpa agama. Okay, sebab itu agama adalah tiang tulang belakang. Kita jadi lembik sebab agama diketepikan. Di mana-mana pun anak kita mengagam di kampus. Anak kita macam-macam jenayah dibuat. Dan hari ini kita sudah melihat berbagai bentuk jenayah berlaku depan mata. Kenapa? Tidak ada didikan agama di dalamnya. Maka sekali lagi kita katakan jangan suka membuat perkara yang sia-sia dan bercakap yang sia-sia. Okay? Mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Bila kita sebut kehormatan, maruah, harga diri, pergaulan, percakapan, tingkah laku.
Biasa kalau ikut Imam Ghazali, kita kehormatan tu artinya apa? Kesucian diri kita nak bersama dengan siapa. Jangan maknanya kita kata kita hormat isteri kita, kita hormat hamba-hamba kita contohnya. Maka kehormatan bukan pangkat dan jawatan saja. Kehormatan ialah harga diri kita dengan Allah. Kamu nak curang ke tak curang? Kamu nak jujur ke tak jujur? Kamu nak berzina ke tak berzina? Kamu nak pegang zina ke nak lari dari zina? Kamu nak kedekut ke tak kedekut? Maknanya, bila kita kehormatan diri, apa saja akhlak luar dan akhlak dalam yang kita dah bincang. Akhlak zahir dan akhlak batin. Akhlak jiwa dan akhlak zahirnya yang sudah pun kita bincang dulu.